Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali geng dalam channel Sang Saka Biru Farm. Okey, jadi geng, apa dia aktiviti yang saya nak buat hari ni? Hari ni kira bukanlah saya nak buat kerja. Kira petang ni saya nak menjawab soalan daripada saya punya subscriber yang menanyakan kepada saya. Ada dua soalan berkenaan dengan napia pandan ni. Macam ni, napia pandan yang telah pun matang dan sesuai untuk dijadikan makanan lembu. Macam ni saya terangkan dulu. Ni kira napia pandan yang telah pun berumur 3 bulan. Yang macam di sebelah sini, korang boleh tengok. Yang saya baru ambil, lebih kurang yang ujung sekali tu lebih kurang 3 ke 4 minggu. Dan yang paling dekat ni kira lebih kurang dalam 2 ataupun seminggu. Macam ni. Yang ni yang saya buat video baru ni. Dia dah naik. Cantik dah. Ini saya rasa 3 ke 4 hari dia dah mula naik tunas-tunas yang baru. Okey, jadi geng, kita berbalik kepada dua soalan yang ditanyakan kepada saya tu. Okey, soalan pertama dia ialah kenapa apabila dituai rumput pandan selepas 3 kali kita ambil napia tu, kita perlu naikkan tanah dia. Okey, jawapan dia, okey, jom saya tunjuk bagaimana. Alright. Okey, terima kasih kepada saudara daripada Mat Senang. Dia punya YouTube Mat Senang Okey, korang boleh tengok daripada perbezaan yang ini yang saya dah ratakan selepas saya ambil. Selepas saya tuai lah, mudah. Macam ni saya masih lagi belum ratakan. Korang boleh tengok memang tak cantik. Memang dia akan naik nanti pun tak sekata sebagaimana macam ni. Nampak dia naik. Memang cantik daripada perlunya rataan separas tanah. Tengok, dia akan naik daripada sini, sebelah sini dia akan naik lagi. Bermakna di setiap potongan yang rapat dengan tanah tu, dia akan naik tunas yang baru. Untuk kekalkan tunas yang sihat ataupun batang dia tak kecil lah, nak bagi batang dia besar, memang kita perlu rapatkan sehingga tanah. Okey, jawapan yang saudara Mat Senang bagi tahu tadi ialah okey, macam ni. Saya bagi contoh macam ni lah, yang berhampiran. Okey, macam ni. Okey, yang ni saya masih belum naikkan tanah lagi. Kalau korang boleh tahu, boleh tengok kenapa perlunya naikkan tanah untuk menguatkan akar yang kita tanam yang pertama di bawah. Macam yang ni saya tanam sebatang saja. Bermakna dalam sebatang yang saya tanam tu, dia hanya menampung satu kekuatan sahaja. Bermakna lepas pada tuaian 3 kali, sebabnya setiap tuaian yang kita buat semakin banyak anak-anak tunas yang baru, dan tunas yang pertama tu dah tak mampu untuk menampung keberatan tunas-tunas yang baru, dan anak-anak benih tu akan jadi kecil dan berkemungkinan satu batang tu dia tak naik. Okey, cara dia mudah je. Dia sepatutnya lepas pada tuai tu dah boleh naikkan tanah. Contoh naikkan tanah dia
Mudah hanya tarikkan macam ni je. Naikkan sahaja. Untuk menutupi benih-benih yang baru nak naik tu. Kira saya buat biasa-biasa lah ni Sebab hari ni saya tak nak kotorkan tangan. Okey, macam ni kan. Macam ni hanya satu batang saja. Mana ni lah batang yang pertama dia. Jadi tunas dia keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, bermakna 9 tunas yang akan naik ni nanti dia akan jadi tinggi macam tu. Korang bayangkan dengan satu sahaja tunas dia nak tampung banyak tu. Nanti kalau hujan ataupun ada angin yang kuat, dia akan tumbang ataupun dia akan menyondong. Sebab tak dapat menampung keberatan tunas-tunas yang naik tu. Okey, sama juga macam ni pun. Tarikkan sahaja. Macam ni Okey, saya buat ni simple lah geng. Bagi menutupi. Hanya nak tutup. Macam ni geng. Okey, macam ni. Kita hanya nak tutupkan sahaja. Supaya tunas yang ni nanti akan melekat di tanah dan dia akan keluar tunas yang baru. Lepas pada kita ni macam ni pun saya tak naikkan tanah lagi. Tapi tak apa, biarkan dulu. Sebab saya target 3 kali tuaian barulah saya naikkan tanah. Kalau setiap tuaian kita akan naik, dia akan jadi tinggi. Makin lama makin tinggi batas tu. Okey, jadi geng, soalan yang kedua. Saudara Mat Senang yang tanya kepada saya, berapa lama selepas ambil Napier pandan untuk diberikan makan kepada lembu, ataupun berapa lama rumput tu tahan. Okey, jom. Okey, jadi inilah rumput Napier pandan yang saya ambil semalam. Jadi semalam saya ambil 2 baris. Memang saya takkan chopper habis lah. Sebabnya yang ni pun banyak lagi untuk bagi makan petang ni. Okey, soalan yang ditanya kepada saya, berapa lama tahan Napier pandan ni. Sebab saya tak ambil banyak. Saya ambil hanya 2 batas sahaja. Itu pun dah penuh colin ni. Bermakna untuk 2 batas yang saya ambil Napier ni boleh tahan dengan saya 2 hari lah. 2 hari memang habis saya bagi makan kepada saya punya lembu tu. Kira dia pun dah tunggu untuk makan petang. Jadi korang boleh tengok kat sini, batang-batang dia pun memang besar dan cantik. Urat-urat dia pun dah boleh dijadikan benih. Jadi untuk penanaman yang lain tu nanti saya buat seseluruh. Sebabnya sekarang ni rumput terlalu banyak. Jadi macam tu lah jawapan saya kepada Mat Senang tu. Dia boleh tahan lebih kurang 3 hari. Sebab saya pernah simpan 3 hari. Saya bagi makan lembu dan memang habis. Licin dia orang makan. Yang penting ni kena chopper macam ni. Saiz-saiz besar macam ni. Ya okey tak payahlah dia nak meragut dah. Dia makan macam ni Cuma yang ni masalah sikit. Yang chopper dia tak nak makan. Dia nak juga makan yang cerut macam ni. Macam di sebelah sana tu geng. Itulah saya punya rumput minyak. Di sebelah sana lagi barulah saya punya Napier pandan. Kira di sebelah tepi ni adalah pokok pisang saya lah. Itu pun dah naik semak dah tu. Dah boleh bersihkan untuk tumbesaran pokok pisang yang lebih subur.
Okey, jadi geng, saya rasa cukup dulu video saya dalam episod kali ini menjawab dua pertanyaan daripada sahabat peternak kita. InsyaAllah mak senang. Apa pertanyaan, insyaAllah saya akan jawab. Sebab saya bagi tahu dalam komen tu, saya akan jawab dengan satu video. Sebabnya kalau saya nak type, berkemungkinan takut jadi tak faham. Terpaksa type panjang-panjang. Jadi lebih mudah buat video, saya buat terus cara untuk naikkan tanah. Dan macam biasa itu benda-benda bagi saya, nak kata simple pun tak simple. Mungkin benda tu menjadi satu perkara pertama kita buat. Memang kita perlu tanya lah. Macam saya pun, sebelum saya nak tanam pun banyak juga saya tanya kepada sifu-sifu kita yang telah pun menanam napia pandan ni. Macam tu lah. Simple-simple lah saya buat tu. Sebab saya bermula pun memang struggle lah. Daripada lembu orang datang makan. Kira yang ni lah buat kali pertamanya saya ambil napia pandan saya ni bagi kepada lembu saya 100%. Macam sebelum ni lembu masuk, dia pijak-pijak, makan pucuk je. Jadi saya ambil yang tu, saya bersihkan balik. Terpaksa lah, daripada buang, bagi juga makan lembu. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun, sakit juga hati kita ni geng. Macam tu lah. Jadi macam tu geng. Semoga video yang saya buat kali ini dapat memberi satu manfaat dan informasi kepada korang semua untuk menanam napia pandan ataupun apa-apa rumput lah. Untuk dijadikan makanan kepada ternakan kita. Tak kisahlah nak tanam apa-apa pun, janji lembu, kambing, apa-apa ternakan makan. Secara tidak langsung dapat mengurangkan kos pembelian dedak. Jadi petang ni saya tak ada nak buat kerja apa sangat. Kira rumput pun saya dah ada banyak. Kira saya petang ni hanya bagi makan sahaja. Bolehlah buat aktiviti bersama keluarga. Jadi macam tu lah. Semoga bermanfaat video yang saya buat ni. Kepada korang yang tengok video ni sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Itu saja lah geng. Ni pun dah nak dekat pukul 5 petang ni. Boleh balik, kita boleh buat aktiviti lain pula. Okey, jumpa di next episode geng. Salam San Saka Biru Farm daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.